Alright guys, kita bertemu lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini bersama dengan Afizi Khairi. Yes, ataupun saya. kita dengan nama glamour dia. Nama glamour dia AG lah. Kita panggil dia AG ya. So ini adalah part kedua dan dalam part pertama tadi kita nampak kesungguhan AG untuk berada dalam dunia seni ni, industri. Tapi untuk part 2 ni kita lain macam sikit. Lain macam soalan dia. Risau kadang-kadang. Jadinya part kedua ni kita nak bincang pasal rupa paras AG yang mungkin ramai yang menganggap something yang dekat dengan sexuality, isu sexuality dan juga LGBT ya, lesbian, gay, bisexual, apa lagi tu? Transsexual, whatever. Yes, ever. Yang mana mungkin kita nak sentuh sikit lah sebab hari tu Budi ada borak-borak dengan Kak V. Di mana dia kata dia bekerja dengan keadaan image begitu. wanita berloceng. Dia sebut wanita berloceng. Dan dia punya image dekat luar sebenarnya lelaki. Lelaki sejati ya. Gitu. Jadi kadang-kadang ramai yang menyalah anggap benda ni lebih kepada menggalakkan macam ke menyokong, menggalakkan gitu. Tapi ramai yang saya tengok, yang saya perhatikan, tak seorang pun yang macam kecam lah. Dalam komen-komen tu semua positif. Faham? Cakap Abang V bukan Kak V nanti orang marah. Orang marah aku cakap Kak V sebab Kak V datang hari tu dengan image lelaki. So Abang V ni handsome, kacak, macho dengan orang kata dengan image lelaki dia tu. Mungkin AG boleh ulas sikit tentang isu itu. Mungkin ramai yang nak ambil formula macam Kak V ni. Kak V ni dia ambil sebab dia karakter unik. Karakter unik, dia boleh menarik perhatian masyarakat, tapi tidak mendapat kecaman. Sedangkan benda tu salah. Tak ada yang cakap, ada yang komen dekat situ. Memang terang-terang lelaki berpakaian wanita adalah haram. Betul. Dia kata macam tu. Betul. Jadi mungkin Eji nak ulas benda ni. Kenapa orang tidak mengecam sedangkan benda itu salah lah. Abang boleh cakap macam tu lah kan. But for me, itulah yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Itu yang saya tak faham sebenarnya. Macam like kalau nak diulaskan isu ni sebenarnya dia macam luas, dia terlalu luas. Tapi on my side, apa yang saya nampak, apa yang Abang V buat adalah, kita nak cakap tak salah pun, it's still salah. Tapi macam yang saya pun lihat lah podcast tersebut, saya tonton jadi saya dengar, kita tahu itu cara dia untuk mencari makan. Betul? Dan periuk nasi dia. Dan bila dia membawa perwatakan yang lelaki, orang pula kurang menerima. Jadi kat situ saya kadang-kadang confused dengan netizen ataupun warga Malaysia ni. Kau nak apa sebenarnya? It's happened to me abang. Sebab bila dah cakap benda macam tu, bila saya being myself, orang kata kau ni lembut lah, apalah bla 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 bla. It's me. Tapi bila orang tu berubah menjadi sesuatu lain, kau kutuk pula dia. Contohlah ni aku tak suka cerita ni kan. Contohlah ketika saya berada di Uniza, saya juga masuk Palapis. Palapis? Yang askar tu? Saya cakap jujur dengan abang, saya minat. Bukan saya masuk sebab saya terpaksa. Saya minat. Saya memang suka aktiviti lasak. Tapi ketika saya berada di dalam itu, I'm being a man, I'm being really a jantan lah. Buat semua aktiviti yang kau buat sebab dia ada saringan. Dan saya lepas setiap saringan. Maksudnya saya layak. Ketika saya berada di dalam itu, terlalu ramai orang yang mengecam, kau ni kenapa lembut, kau ni kenapa tu, kenapa ni. Masa tu saya kata, what do you want? You want me to be a man, but still you bash me. But when I'm not being a man, you bash me also. So benda itu juga berlaku kepada Kak V sekarang ni. Dia membuat perkara itu, you tahu benda tu salah, tapi you sokong. Tapi bila dia tak buat benda tu, you tanya pula kenapa tak macam tu. Dia nampak macam benda tu, what do you want? Itu saya kata sebenarnya kita nak memuaskan hati orang adalah benda yang paling impossible. Sangat susah. Jadi apa yang kita buat, kita puaskan diri sendiri. Dan bagi saya itu yang Abang V buat sekarang ini. Dia memuaskan hati dia.
Dan dia tak kisah pun. Dia tak kisah pun. Lepas tu dia boleh cakap balik. Ya. Dia ada alasan dia balik. Betul. Dia dengan cara-cara dia. Betul. Yang kelakar dia gila, yang cynical. Sinis tajam. Tajam, menghiburkan dan yang berfakta lah. Yeah. Kadang-kadang dia bercakap tu berfakta. Yeah. Tu yang membuatkan ramai yang suka dengan gaya dia lah. Betul. Saya setuju sebab apa yang berlaku tu memang benda tu itu adalah dia. Cuma macam saya tengok juga yang dia kata ketika dia tidak berpakai makeup, atas dia rasa macam dia tak confident. Saya tonton benda tu kan. Jadi itu sebenarnya benda yang orang kata dia dah biasa buat dan dia tahu benda tu salah. Dia sendiri tahu, betul kan? Jadi dia tak kata benda tu betul. Even saya kalau tengok video-video Kak V pun, kita tengok dia tetap menyalahkan yang salah. Dia takkan membetulkan yang salah. So sebenarnya dia tahu dan dia tahu apa yang dia buat. Jadi bila netizen ni nak compare lah apa, macam saya cakap lah, isu LGBT ni mereka tahu apa yang mereka buat itu adalah salah. Jadi orang yang nak menegur itu cukuplah sekadar menegur. Tak perlu sebab menghina. Sebab dosa dengan manusia ni antara manusia. Dosa yang dia buat dengan Allah, itu dia dengan Allah. Dia boleh minta ampun. Tapi you yang bash dia, belum tentu you sempat minta maaf dengan dia. Itulah yang saya pegang lah. Jadi dari isu ini kita memang tak boleh nak cakap apa. Netizen Malaysia adalah pelik. Pelik. Macam saya sendiri, macam abang cakap tadi, image saya kan, saya telah pun dikecam di TikTok saya berkenaan dengan showcase saya hari tu. Mereka kata cakap saya membawa image LGBT yang tidak baik kepada orang. Sebab di manakah makeup dan juga image pakaian dan juga lagu kan. Pada saya, niat saya bukan untuk itu. Niat saya adalah untuk menghiburkan. Dan itu adalah permintaan lagu. Itu juga permintaan yang perlu atau orang kata apa, kesesuaian lagu yang saya perlu bawa. Takkan saya nak nyanyi lagu tu berdiri tegak dengan pakai kopiah. Jubah. Kan nak pakai jubah. Sudah. Benda tu berkesesuaian. Sudah ramai orang kecam aku sekejap lagi. Sebab macam kita cakap, saya juga merupakan student antropologi dakwah. Saya tahu apa yang buat saya buat salah. Saya tahu apa yang betul. Jadi bila di atas pentas itu, bukan adakah saya datang hari ini dengan bermakeup? Tidak. Itu hanya permintaan lagu. Adalah cakap macam-macam, kata macam manalah Malaysia tak ditimpa bala. I know benda tu salah. Tapi taklah sampai tahap saya menyokong, saya menggalakkan. Tidak. Kita tak boleh menggalakkan benda yang memang salah bang. Tak boleh. Sama juga berlaku dengan Kak V. Dia pun tahu benda tu salah. Dia tak kata dia buat betul. Betul tak? Cuma macam saya kata, itu adalah cara dia untuk mencari rezeki. Bila dia buat lelaki, you tak terima. Bila dia buat perempuan, you pula kata, macam apa kata, mungkin dia tak ada bash. Sebab yang follow dia adalah orang yang boleh terima dia. Tapi ada juga orang yang bash, sebab benda-benda macam tu tak boleh nak dielakkan. Sebab manusia mana pernah puas. Macam tu lah. Eji, Abang Budi bukan apalah, melihat pada image you, penampilan you yang orang kata dekat dengan komuniti LGBT ni kan. Pastinya tak lari daripada godaan-godaan lah. Mungkin ada lelaki yang datang menggoda you, DM you. Ada tak yang DM kata benda-benda lucah? Sebab apa tahu? Sebab Kak V pun kena. Kalau Kak V kena, rasa yang macam artis-artis saya pun dah anggap macam macam Sajak tu apa lagi kan. Mesti ada banyak yang DM. Macam Kak V dia cakap suami orang ramai yang DM dia. Siap dia mengaku suami orang, yang siap hantar gambar stroller dengan bini dia apa semua kan. Reveal, bangga suami orang goda apa. Itulah mentaliti mereka kan. So tapi, macam AG macam mana? Okay, macam saya kan, betul lah apa yang abang sebutkan tadi, memang berlaku. Mesti berlaku bila kita, macam saya kata, terdedah dengan social media. Kita pula membawa image yang orang kata sentiasa good looking di hadapan orang. Of course akan ada lelaki yang akan tertarik. Of course. Dan saya juga secara tak langsung bang pernah di DM oleh suami orang. Pernah juga. Ya, nak kadal-kadal, nak peluk-peluk. Saya senang je. Saya kata, awak dah beristeri bukan? Gitu. Sebab come on lah, you ada isteri, jangan buat benda yang salah. Saya tahu benda salah. Saya tak adalah melayan, saya katakan. Cuma ada DM dan ada juga mengoffer. Mengoffer. Offer apa? Benda ni takut ni. Tapi dia offer untuk bayar saya dengan satu amount. Wow. Untuk dia melakukan sesuatu kepada saya. Oh my god. Ada juga yang berdepan talk to me that dia attract to me. Pun ada. Tapi macam saya kata, kita kena bijak. Bila kita bijak untuk mengelak
orang tu pun tak terasa, kita pun selamat. So benda tu tak perlu diwar-warkan. Ada satu orang post kat social media, apa ni kau kacau aku kan. Benda tu tak perlu memalukan orang. Cakap. Ada kalau you layan, dia akan screenshot. Ya, screenshot. Saya tak sokong. Ni budak sangap apa. Betul. Orang sangap. Ya. Abang tahu kan ada isu-isu orang screenshot tu maki-maki bagi I kan. Benda tu kau yang mendedahkan diri kau kepada bahaya itu. Sebab kau saja nak tunjuk kat orang dan kau ni hot lah, orang kata orang nak try kau, sampai lelaki pun nak try. Tapi for me no, tak ada siapa pun yang tahu isu ni. Hanya kau kawan terdekat yang saya share. Guys, ada orang ni ada yang DM kata nak bayar RM500 untuk bermalam dengan saya. Ada bang, sebab benda tu tak berlaku je kan. Cumanya benda tu berlaku kepada kita, cuma how kita nak handle. Mesti ada. Bila, bukanlah saya kata saya ni good looking sangat, tapi bila you ada attraction, lelaki perempuan akan attract. Sebab dunia sekarang kita tahu lah. Macam Kak V pun, perempuan pun minat dia. Of course. Macam saya pun bukan kata tak ada. Of course ada perempuan. Perempuan ni ada yang kinky ya. Ya, bahaya. Tapi betul, benda tu wujud berlaku. Kadang seram kita lelaki kan. Jadi untuk berasa takut tu tidak lah. Bagi saya tidak. Cuma saya akan cakap direct. Macam dia memula kita DM, kita layan hi, Assalamualaikum. Saya bukan kata saya melayan sangat, cuma kadang-kadang kita nak menyombong. Nanti kata sombong pula. Sebab kita nak naik kan. Kita bercakap hi bila kan, kat mana tu, tak ada buat apa kan. Sampai tahap tu tiba seorang ke, kan tiba dah tanya pula seksi lah awak ni kan. Ada sampai tahap tu okay, this is it. Saya akan cakap tapi saya taklah kata homofobik, abang faham tak? Sebab kita berkawan. Bukan saya kata dalam industri ni kita berkawan, betul? Jadi kita berkawan dengan orang ramai sangat jenis-jenis manusia. Jadi untuk kita menjadi homofobik itu adalah sebenarnya sebagai antropologi dan dakwah lah orang kata kan, itu cara kita mendekati mereka. Kita jangan sampai kata menjauhkan mereka tu, aku tak nak kawan kau. Tak boleh. Kita berkawan dengan dia, kita tak tahu penghujung seseorang itu bagaimana. Bila kita kata dia jahat, dia masuk neraka, belum tentu silsilah awak yang bercakap yang masuk neraka. Kita tak tahu. Jadi bagi saya untuk menghukum, untuk malah memukul rata, tak boleh. Sebab orang sekarang ni dia tengok pada penampilan. Bila penampilan yang macam ni kan, dalam fikiran dia gini gay kan. Betul. Sebab betul bang. Sebab saya kata kan, bila saya sendiri bila berada di dalam industri, bila saya dah start dengan social media kan, ada, kalau abang tengok komen-komen ada gay ni ini saya tak suka nak sebut perkataan macam tu, tapi benda tu ada. Kalau Kak V dia sebut je. Cuma saya tak suka sebab saya tak suka orang label saya macam tu. Sebab saya adalah lelaki. Cuma saya adalah lelaki yang berpersonality begini. Saya tidak menyerupai wanita. You jadi diri you sendiri. Saya jadi diri saya. Bukannya mereka. Betul. Abang bayangkan, if I'm being someone else, apa beza saya dengan orang lain? Jadi ini saya tak boleh tukar. Ada orang kata jadilah macam ni. Jadi saya tak ada sampai tahap saya pakai skirt. Saya tak pakai rambut palsu. Cuma saya, personality saya adalah begini. Ini yang menarik, orang menarik untuk tengok saya. Jadi kenapa perlu saya ubah? As long as saya jaga batas saya jaga fitrah saya, cukuplah. Kenapa perlu dia pula sibuk-sibuk? Sedangkan kadang-kadang bang, orang yang bercakap lelaki sangat ni lah yang tak lelaki. You know, dah get married pun still cari lelaki. Apa cerita? Faham tak? Jadi sebenarnya kita berhati-hati dengan dunia sekarang. Dunia sekarang ni adalah pelik dan aneh dan dunia bahaya. Akhir zaman, betul. Jadi jangan expect that engkau secertain orang macam contohnya kalau orang tu dikacau lelaki, dia post kan, apa ni jantan ni, suka jantan kan. Kalau you betul jantan, you tak perlu post pun. You sepatutnya malu untuk post benda tu. Sebab apa lelaki cuba kau? Aib. Betul, aib. Macam saya tak pernah post. Cuma borak sini, habis sini. Jadi AJ, you betul-betul menjaga batas you lah. Ya, saya kena bang. Saya ada family. Ada terbayang juga macam, ada tak dia orang ni macam-macam godaan yang dihantar. Antaranya yang hantar gambar kemaluan dia orang. Ada you terima? Ada juga. Ada terima. Ada video, tiba-tiba video call VC. Kita ni pelik lah. Kenapa? Saya ni jenis yang curiosity saya tinggi. Kadang-kadang bila orang kata nak apa ni, mungkinlah orang dalam kecemasan. Kita tahu saya ni sebagai orang yang sains sosial ni, kita tak cepat judge tau. Saya tak cepat judge. Jadi saya tengok apa yang berlaku. Jadi kan tiba-tiba keluarlah burung itu. Entah burung orang lain. Tak tahu. Terus kita macam block. Macam tu kita dah tahu, kita block. You akan block. Block lah. Sebab dah tahu, jangan dilayan. Tu je, simple. It's on you. Betul saya kata it's on you. Tak perlu sampai nak aibkan. Kan? Sebab kita tak nak memalukan dia juga. Mungkin dia ada anak.
kesian kan. Jadi kita macam stop je. If we stop, they stop. Itu je. Alright, kita tutup lah pasal benda tu. Dan sekarang kita cakap pasal tahun 2020. Okay. Yang mana kita sekarang ni berada dalam bulan Januari dah. Hampir. So Abang Budi ada tengok teaser hari tu, dan dilancarkan 1 hari bulan dah. Sebuah lagu. Mungkin Eji sendiri boleh ceritakan sedikit lah. Okay, since podcast ni pun disiarkan selepas New Year kan. Jadi saya boleh revealkan lah. Sebenarnya untuk teaser itu, kalau orang yang tengok teaser ni sebelum ni, dia akan rasa macam lagu apa ni sebab saya ada letak bunyi-bunyi yang mungkin mengelirukan orang, sebab saya tak nak diorang tahu lagu apa. Tapi pada malam itu nanti saya akan post lah apakah lagu tu sebenarnya. Dan to let you know, hari ini saya akan start buat cover maksudnya setiap bulan saya akan ada 2 cover. Wow. So orang setiap follower saya boleh menantikan, setiap bulan saya akan keluarkan 2 cover. Cover apa dirahsiakan lagi. Kita dalam planning ada beberapa list ataupun ada beberapa new arrangement of certain artist kita tribute kan, ataupun kita mash up kan lagu. Macam-macam benda yang korang kena tunggu untuk 2022. Untuk malam New Year itu adalah lagu Koleksi Gemilang. So macam mana AJ sendiri memilih lagu-lagu yang akan dinyanyikan? Sebenarnya bukan saya seorang, saya bekerja dalam team kan. Jadi saya dengan team berbincang lagu mana yang sesuai, lagu mana yang boleh diviralkan, lagu mana yang mungkin orang nak dengar. Jadi kita list up. Tapi dia akan berubah lah. Maksudnya kita tengok, abang tahu kan kadang-kadang tiba-tiba lagu ni viral, tiba-tiba lagu ni viral. Jadi kita akan ikut trend semasa. Kalau lagu itu yang tengah naik, kita cover lagu tu, tapi my version. Maksud satu idea yang bagus lah. Betul. Tengok I think benda yang paling dekat adalah you tengok dekat TikTok. Betul. Lagu-lagu dekat TikTok. Lagu kat TikTok sebenarnya senang trending. Tepat sekali. Cuma untuk New Year ni memang saya start dengan Koleksi Gemilang by Jacqueline Victor. Sebab Koleksi Gemilang ni sebagai pembukaan. Maksudnya lagu-lagu yang gah yang orang dengar, saya bukakan dengan Koleksi Gemilang itu, dan video yang dirakam dan diedit sendiri dengan tim lah. So kita start fresh for 2022. I akan sentiasa come out with new, orang kata konten-konten yang menarik untuk followers saya. So kena tunggu. Termasuk nanti anugerah juara lagu nanti pun saya akan buatkan 12 lagu finalis. So saya akan buat juga special. Yang tu lagi dekat dengan orang kata pengikut penggemar muzik. Sebab tepat ramai sekali. Trend juga. Kalau every year setiap kali tibanya final juara lagu, dia orang akan buat mash up. Kadang-kadang kita tak tahu pun kumpulan tu dari mana, tiba-tiba terkenal. Betul. Dan ada kumpulan-kumpulan yang daripada macam Askar ke Askar Polis Polis semua, orang pun ikut buat. Dan benda tu viral. Kalau kita letak dekat YouTube, dia akan macam bersilih ganti. Sebab betul. Kan masa kita upload video tu kan ada teks, so anugerah juara lagu. Betul. So jadinya siapa-siapa yang tengok video yang ni, HL dia akan relate. Lepas tu keluar lagu kita pula. Betul sekali. Satu benda yang orang macam kata ramai lagi artis-artis kita kena buat. Betul. Macam AJ yang buat ni. Sebab saya rasa macam benda tu attraction. Sebab bila kata AJL, benda ni anugerah yang sangat, saya boleh kata paling besar lah. Orang dan menantikan. ramai yang ikut. Macam saya sebagai penyanyi pun, itu adalah idaman kita untuk berada di pentas itu satu hari nanti kan. Saya cakap jujur, memang saya nak berada di pentas itu satu hari nanti. Tapi sebelum itu kita ambil aura, ambil mood. Memang target untuk masuk. Of course AJL. bang, of course. InsyaAllah saya yakin dan pasti akan ada satu hari nanti akan berada lah di atas pentas itu. Sebab kita sebagai penyanyi, kita kena ada aim lah. Bagi saya aim, saya tahu apa yang saya nak. Antara-antaranya itulah saya nak berada di pentas itu, untuk saya tunjukkan sebenarnya apa yang saya ada. Then people will notice lah. Sebagai contoh Aina Abdul kan, bila dia berada di atas dengan lagu Sumpah, di situlah di mana orang buka mata dan menerima beliau sehingga sekarang. Jadi siapa idola you? Idola, kalau kata idola dalam nyanyian, antaranya Aina Abdul lah, of course. Sebab
journey dia pun lebih kurang je dengan saya. Saya ikutkan perkembangan dia. Show dia pun saya pergi hari tu. Jadi Best kita gila, tahu Best Best. Memang best. Worth every penny. Dan you tak puas hati? Saya tak puas hati sebab tak puas sebab tak puas. Tak puas sebab tak puas. Tu je. Tapi Aina dah jawab kan. Jadi bila saya tahu tu, okay, that makes sense. But she's very intelligent. Orang kata cara dia jawab pun buat kita faham. Bila dia kata dia nak buat orang memang sengaja buat tak puas tu, then I understand that I have to go dia again. Dia akan bagi sikit. Sebab first showcase dia bagi sikit-sikit. Yang lagu selepas ni yang dia akan bagi lagi tu, tunggu. Betul. Tapi memang saya rasa tak puas sebab itulah, sebab kita idolakan dia kan. Lagu dia semua kita tahu. Jadi bila macam alah lagu ni tak ada, rupanya dia simpan untuk next. So okay, tak sabar untuk next. Jadi sebab tu saya mengidolakan dia. Sebab banyak benda yang Aina buat yang sebenarnya saya dah plan. Banyak. Saya bila tengok Aina lagi, saya oh no, nak buat Aina dah buat dulu. Sebab tu saya kata saya idolizekan dia. Sebab apa yang dia buat adalah benda yang saya dah ada dalam fikiran. Cuma saya ni belum ada peluang bang. Tu je. Jadi bila saya tengok kan, okay, one day pun kalau dapat bercollab dengan dia tu, is a big thing for me lah. Macam kita mencari jalan dan peluang tu lah. Actually dia pun macam you juga struggle dalam industri. That's why saya look forward to her lah. Menjadikan dia sebagai contoh untuk terus berusaha. Jadi tengok tak video temu bual macam sidang media lah after showcase hari tu, kita orang ada sidang media tau. So dalam sidang media tu dia cakap lah everything pasal lagu dia, lagu yang tak dapat tempat tu, mimpi kita. Yang mimpi kita tu sebenarnya lagu sedih tau. Dan sebenarnya kan cakap pasal Aina Abdul, I dah perhatikan dia lama. Sebab dia menghilang sekejap. Ya, betul. Dan dia down, rasanya dia putus cinta ke apa. So dengan putus cintanya dia dapat lagu-lagu yang hebat. Okay, cakap pasal tu, kita cakap pasal ni lah, Azam Tahun Baru. Azam Tahun Baru. Okey, untuk Azam Tahun Baru ni sebenarnya lah, sebenarnya hari ini saya berada di sini pun dia dah membuatkan saya berazam tau. Sebab bila Abang Budi jemput tu, saya rasa macam it's a good start. It's a good start sebab benda ni pun disiarkan pada tahun baru. Saya rasa macam tahun 2022 ini akan banyak perkara yang berlaku pada saya. Saya yakin dan pasti, and I can feel it. Sebab kita work hard kan, dengan planning daripada manager, daripada tim-tim yang lain pun. Saya rasa, saya yakin perjalanan saya untuk 2022 ini akan jadi sesuatu yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab kita dah plan, dan saya juga plan untuk keluar single lagi tahun 2022 ni kan. Single yang mungkin something new, something different, mungkin something yang bukan biasa saya nyanyi sebelum ni. Kita akan bawa sesuatu yang baru untuk tahun 2022 ni. Memang azam saya adalah untuk achieve more. Itulah saya boleh cakap achieve more. Sebab bukan dalam nyanyian saja, dalam bidang bisnes saya pun saya memang meletakkan sesuatu lah. Apa kita tak pasti, sebab kita nak cakap pun kita tak tahu kan. Tapi memang saya sentiasa aim untuk more for this year. Dan you nampak begitu optimistik lah dengan kata-kata you tadi, AJ. You macam, yalah, siapa yang tak nak gagal kan. Kita dah berusaha sedaya upaya dah sebelum ini. Dan kita harapkan 2022 ni AJ antara artis ataupun penyanyi yang bakal menyinar, InsyaAllah. So kita kena ada strategi yang betul. Dan mungkin kalau boleh share perancangan jangka panjang untuk AG. Okay, kalau kata perancangan ni, benda ni takkan berhenti. Nama pun perancangan kan, dia sentiasa ada renew, ada baru. Untuk perancangan saya untuk jangka panjang adalah saya nak mencari team. Kalau ada yang dengar hari ni kan, yang mana rasa macam they want to be a part of my team, sebab saya mencari juga videographer yang berbakat, yang masih belum ada nama, yang rasa you want to be somebody and want to work with my team, you are welcome. Sebab memang perancangan saya nak ada team sendiri, di mana kita akan sama-sama bergerak dan sama-sama mencipta nama. Sebab abang faham kan, bila kita bekerja ni, kita tak seorang tau. Betul. Sebagai penyanyi pun kita tak seorang. Bukan kata saya saja, even peminat sendiri adalah sangat-sangat important. So kepada yang dengar ni pun, kalau rasa macam like you want to be part of my family, part of my team, you are welcome. Sebab saya bukan jenis orang yang cepat mengalah. Saya bukan jenis orang yang buat saya tinggal separuh jalan, tidak. Saya akan make sure benda tu habis. Jadi apa yang saya mula hari ni, saya kena teruskan. Tapi saya perlu orang-orang yang untuk support saya together. Sebab I will bring them together with me in the future. So perancangan jangka panjang adalah saya nak create satu team di mana semua adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berbakat, tapi belum dapat tempat. So kita sama-sama mencari tempat yang sesuai dan selayaknya untuk kita, insyaAllah.
Eji, you pernah tengok YouTuber dekat Indonesia? YouTuber Indonesia buat content. You actually kan, you boleh buat benda tu. Sebab tadi kan Eji cakap nak cari videographer lah. Kan? Jadi Abang Budi teringat, benda tu actually tak ramai daripada YouTuber kita yang sebegitu, yang boleh mengumpulkan ramai viewers semua kan. Why not AG akan kena cuba benda tu, sebab AG ada kisah dia. Macam actually dia tak ada benda pun. Kalau AG perhati konten-konten YouTuber daripada Indonesia, kenapa dia orang sukses? Sebab dia orang konsisten. So every day dia orang akan upload kisah-kisah yang biasa je, tapi adalah drama-drama dia kan. Of course, drama. Sebab kita kan, apa yang membezakan konten kita dengan konten Indonesia adalah bahasa dia orang sedap. I pun borak dengan Belun, benda tu sama, kita orang borak pun cakap kat Belun, actually kan logat ataupun patah bilah kata dia orang dan logat dia orang sedap didengar. Betul. Dia that's ada why lebih attraction dan dia orang suka tengok. Macam kita kan kena ada konten yang menarik, konten tu lebih menarik. Betul. Sebab nak harapkan bahasa kita dan juga rakyat Malaysia yang melihat dan mendengar situ, dan diorang tak terbuka sangat nak melayan konten-konten kat YouTube. Betul. Tapi lately kita nampak satu ada munculnya YouTuber baru kan. Macam AG boleh buat konten daripada tu juga, selain menyanyi lah kan. Mungkin ada satu slot untuk vlog ke, sebab orang nak tengok kehidupan you. Betul. So once dia orang tahu pasal kehidupan you, personality dia menarik, so dia orang akan ikut behind the scene lah. Yes, betul. Macam Kak V tu, kalau I jadi Kak V, I akan buat podcast sebab apa yang dia cakap. Orang dengar. Orang dengar. So hanya kenapa buat Kak V? Tapi dia pandai lah. Dia gunakan IG live. Kalau itu duk bercakap live selalu kan. Every day sekarang ni. Semalam ada 1,000 views. Sebab Abang Budi cakap, Abang Budi komen, banyaknya view IG live ni. Terus dia pin. Why apa pin siap dia promote video dia. Tapi dia bangga lah, macam dia bangga lah, dia trending sangat. Betul. Kira macam satu benda yang orang akan tengok. Dia macam ni lah. Tak kenal maka tak cinta. Dia kena kenal. So you sebagai orang baru, you kena tahu orang nak kenal tang mana. Siapa saya? Tang mana orang nak kenal? Tang mana? Mungkin dekat vlog. You kena kat vlog. Sebab kalau dari segi lagu, orang kenal suara je. Betul. Sebab orang zaman sekarang, dia nak tengok dekat pada your life. Apa yang dia buat, apa yang you beli. Contoh lah kan, benda-benda simple je. You drama you macam mana. I was thinking tau sebenarnya, menarik abang cakap. Saya memang terfikir sebab hidup saya, apa yang you guys nampak di social media, kehidupan saya sebenarnya berbeza. Sebab saya meniaga kan. Orang tak tahu saya pagi pergi pasar. Pergi beli ayam. Orang nak tengok sebenarnya. Orang nak tengok. Jadi sebenarnya kehidupan saya tu sebenarnya betul lah cakap, menarik. Cuma kalau dah ada team, memang of course kita akan buat. Bangun pagi je rakam kan. That's why Haji, benda ni satu rakaman kehidupan kita kan. Sebab Haji cakap tadi nak cari videographer. So terlintas lah macam betul. Good idea. Why not jadi YouTuber? Yes. Sebab personality dah ada. Sebab konten pun semua dekat YouTube. Macam ala-ala pengacara gitu. Ada lah pengalaman. Ada pengalaman mengacara. Pernah jadi program. Pernah mengacara program. Pernah jadi DJ radio di sebuah stesen radio masa praktikal. Macam saya kata, saya antropologi dakwah betul. Orang lain semua praktikal, percubaan agama dan sebagainya. Saya praktikal di Terengganu FM. Wah, Terengganu FM. Saya jadi penyampai radio. Saya penyampai radio. Saya penyampai bersama dengan DJ Ain selalunya. Memang suara tu suara DJ dah tu. Saya ke? Cuba buat. Okay, Assalamualaikum, saya Hafiz Zakaria. Tadi dia banyak kepada ikut konten lah kan. Macam kat sana diorang logat Terengganu, tapi saya akan cakap bahagian tentang wanita. Bahagian tu segmen yang kita bercakap tentang kecantikan, kita bercakap tentang kesihatan. Benda sekarang. Dok benda dok lahu. Kecek Terengganu. Kalau nak cakap Ganu ni kadang-kadang boleh, kadang dok boleh lah. Tengoklah keadaan Gana kan. Kadang-kadang dengar buruk now, kadang-kadang dia dengar okey. Sebab dah lama tinggal. Tapi dulu kalau dok Terengganu, ya Allah, memang melekat bahasa Ganu tu kat lidah. Memang melekat. Cakap Ganu saja. Ganu lebong tahu lebong? Lebong bukan macam I tahu lebong, tapi I lupa apa maksud dia. Lebong tahu? Apa bang Sekejap.
Apa lagi? I know lebong. Biasa berat nanang tu biasa. Berat tu biasalah. Berat nanang. Masalah kau ni. Berat nanang tu biasalah. Ada banyak Terengganu yang saya tahu. Dalam bertinggal Terengganu. To be Sebarang take. Sebarang. Adalah a few tahulah. Lagi. Dah lama je tinggal kan. AG pun tu sini tak dah. Sebab dah lama tinggal tau. Tapi kalau masa tu kan bercakap, mak saya kata, asal kau cakap macam ni? Kita dah biasa kan 4 tahun kat sana kan. Dia gini AG, kita kena jumpa orang Terengganu. Betul. Kalau orang Terengganu, mari sok-mak lah bahasa tu. Cakap Ganu lala lah. Ada, kita nak tutup dah kita punya part 2. So kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada AG. So selamat tahun baru 2022. Selamat tahun baru AG dan bang. tim. Semoga AG sukses. InsyaAllah. Thank kita you. perhatikan AG antara penyanyi yang akan menyinar tahun ini. InsyaAllah. Dan tahun-tahun seterusnya lah. InsyaAllah. Sebab kita ada banyak bakat baru. Cuma kita nak gilap. Dan satu lagi keterbukaan media untuk memperkenalkan. Sebab bakat-bakat baru ni dia tidak boleh bersandarkan kepada social media saja. Dia kena ada media sokongan publicity. Jadi soalan terakhir kita lah sebelum kita menutup tirai mungkin AG nak sentuh pasal formula sesetengah artis yang menggunakan publicity murahan ataupun mencipta sendiri kontroversi mereka untuk gimmick murahan, gimmick untuk produk dia orang. Soalan tu sebenarnya dia bergantung lah. Macam pada saya sendiri kan, sebagai orang yang nak naik, bagi saya tak nak sebenarnya publicity murahan. Kita memang tak nak. Sebab kita nak kita naik berdasarkan bakat semata-mata. Tapi tengok keadaan sekarang, kalau you menyanyi sedap macam mana sekalipun, kalau you tak ada cerita yang hangat, memang dia susah orang nak dengar. Sebab masa saya baru cakap tadi pasal netizen Malaysia, dia suka bercakap, dia suka bash, dia suka mengata, dia suka komen. Jari ni tak boleh duduk diam. Dia nak type something. Tapi kalau you menyanyi sedap, they don't think so, they will say anything. This is how we do this.